Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah, dapat kita bersama-sama pada malam ni di dalam pengajian kita, iaitu pengajian kitab Risalatul Misbah Al-Munir karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fattani rahimahullahu taala. Mudah-mudahan kita dapat bersama-sama menghayati pengajian kitab kita dan juga kita berdoa mudah-mudahan mendapat keberkatan apa yang kita belajar insya-Allah. Jadi tanpa kita melengahkan masa, insya-Allah tersambung lagi. Jadi saya nak minta maaf malam ni saya lewat sikit mengajar 9.45 kerana saya ada mengajar di masjid. Jadi masjid di Selangor ni dah mula start kuliah maghrib, subuh, duha dan sebagainya. Jadi tiba-tiba dapat panggilan. Memang malam ni sebelum PKP memang saya dah mengajar dah sebenarnya. Dapat panggilan pagi tadi. Message kata malam ni dah start kuliah, saya dah on dah. Jadi kitab yang saya mengajar di masjid tu memang tak boleh saya nak ni lah. Saya tak boleh nak uzurkan. Kemudian insya-Allah kuliah online kita ni kita akan buat jalan macam biasa, insya-Allah akan datang. Cuma kita ubahkan waktunya dan juga ada ubah masa juga, masa dan hari Sebab kuliah saya ni kalau di masjid ni memang tiap-tiap hari. Memang setiap hari ada. Memang kuliah saya padat. Kalau dalam sebulan tu lebih kurang ada 70 kuliah. 70 kuliah tak termasuk dengan kuliah online. 70 kuliah. Saya mengharapkan sebenarnya selepas raya, tapi tiba-tiba dia mesej sebelum puasa lagi dah mesej. Saya duk mengharapkan kuliah saya ni selepas raya sebenarnya.
Tapi tak dijangka tiba-tiba dia mesej pagi tadi. Jadi Jumaat, Sabtu semua dah adalah kuliah. InsyaAllah lah kita nanti saya susun jadual balik dengan AJK. Kuliah Misbah Munir. Dengan Kak Zuraidah, dengan Kak Aini, Kak Ati dan sebagainya lah. InsyaAllah nanti saya beritahu balik. InsyaAllah kita tak akan cancel kuliah kita. Kita akan teruskan kuliah kita. Ada hari-hari yang kita tetapkan, mungkin diawalkan. Mungkin malam tu mungkin lambat sedikit dalam 9.30 ataupun 9.45. Itu saja, tak sampai pukul 10, 11 tak ada lah. Paling lewat pun 9.45 lah. InsyaAllah nanti saya akan maklumkan balik. Baik. Itu sekadar pengumuman. Pengumuman secara ringkas. InsyaAllah akan datang tu saya beritahu balik lah. Baik. Baik, kita akan sambung lagi perbahasan kita malam ni. Berkenaan tentang takluk bagi sifat kudrat. Kalau siapa yang ada kitab Jawi pada muka surat 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. Baris yang ke-6 daripada atas. Bismillah. Baris yang ke-6 daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Adapun atas jalan tafsil, maka bagi kudrat itu 8 ta'luk. Ni tengok. Jadi kita dah bicara masalah apa ni? Kita dah bicara masalah ta'luk. Jangan terlupa. Tak apalah, kuliah masjid buka ke tak buka, kita punya kitab kena bahas secara detail. Tak sama saya mengajar di masjid dengan saya mengajar online ni. Bagi pendapat saya mengajar online ni, saya rasa saya habis. Saya keluarkan semua apa yang ada kat saya keluarkan semua. Sebab kadang-kadang saya mengajar di masjid kitab, kadang-kadang saya mengajar tu bukan tak terlalu detail, tapi kalau saya detailkan, kadang-kadang orang yang mendengar tu tak berapa nak peka. Maklum lah kuliah maghrib kan, tak sama seperti yang kita buat kuliah secara private ni. Sebab kita boleh mendalami dengan ilmu yang kita belajar ni dalam kuliah online, tak sama dengan kuliah yang saya mengajar kuliah subuh, maghrib tu tak sama. Sebab kadang-kadang bagi saya lah, saya rasa puas hati dari segi saya sendiri, nisbah diri saya. Saya selalu seronok mengajar macam ni sebab saya boleh menghalusi kitab tu sendiri. Saya boleh detailkan kitab. Tapi kalau mengajar di masjid ni, kena tengok tempat juga. Kalau saya detailkan, takut jadi jemaah tu kadang tak faham. Lebih-lebih lagi kalau jemaah yang tak ada kitab, lagilah. Kalau saya ngajar jemaah yang tak ada kitab, kadang-kadang ngajar-ngajar kita rasa macam dia tak guna kitab, kadang saya macam ngajar seorang-seorang pula. Tapi memang semua saya mengajar di masjid semua menggunakan kitab. Memang saya keluarkan semua. Kalau waktu pengajian online ni saya keluarkan semua lah. Sebab dia private. Jadi kita boleh cerita habis lah. Kalau bukan private tu agak sukar sikit lah. Dengan ada video dan sebagainya macam-macam lah. Tapi sebenarnya saya kalau dalam masjid pun saya detailkan. Cumanya bagi orang yang mendengar tu lah. Bagi mereka yang mendengar tu terpulang lah. Dia nak ada kitab tak ada kitab, terpulang lah. Sebab ada setengah orang dia menganggap kuliah maghrib tu sebagai kuliah santai. Baik, tengok. Kita tengok kitab kita. Ni nak masuk dah. Ini nak cerita takluk secara tafsili. Secara tafsili. Ada pun yang kita belajar sebelum ni, takluk secara ijmali. Ya, lambat kita habis tak apa. Saya pun kitab ni pun saya tak target kata nak habis bulan ni dah. Tak ada target. Target saya kitab ni walaupun online katakanlah kita buat seminggu 2 kali ni, saya duk rasa tahun depan habis kitab ni. Minta maaf lah saya beritahu awal. Kitab ni saya jangkakan tahun depan habis. InsyaAllah.
Kalau kita berterusan dengan ni, insya-Allah habis tahun depan. Baik. Adapun atas jalan tafsili, di atas jalan terperinci. Jadi takluk secara terperinci itu ada berapa? Maka bagi kudrat itu 8 takluk. Apa dia takluk? Kita dah hurai dulu. Takluk ni dia panggil talabus sifat amrun zaidan ala qiyamiha bizati. Itulah bahasa Arab. Takluk itu menuntut sifat akan satu pekerjaan. Akan resap. Menuntut sifat akan satu pekerjaan yang lain daripada menuntut di zatnya. Contoh kita kata lampu. Lampu itu mengeluarkan cahaya. Itu tak panggil takluk. Lampu tu kita panggil sifat. Lampu tu kita panggil sifat. Lampu sifat dia mengeluarkan cahaya. Mengeluarkan cahaya itu kita kata samaratus sifat. Adapun cahaya itu terpantul ke arah kita, cahaya itu menyuluh kepada kita, itu baru dipanggil takluk. Itu baru dipanggil takluk. Habis. Tengok. Maka bagi kudrat itu 8 takluk. Mana dia? Iaitu 8 takluk tu 2 takluk yang telah tersebut. Apa telah tersebut? Telah disebutkan dahulu. Telah disebutkan dahulu iaitu takluk suluhi qadim dengan takluk tanjizi hadis. Betul dia majlis kuliah magang ni sebulan sekali. Betul. Ialah kerana tak dapat praktikal. Kalau ada setengah tempat tu saya mengajar seminggu sekali pun ada. Yalah, tapi kalau seminggu sekali pun kita mengajar detail tu tak macam yang kadang-kadang tu, yalah, tak ramai kan orang nak ikut. Dia tak macam online. Online ni kita buat private group ni yang nak dengar malam ni, katakan 75 orang. 75 orang ni lah nak dengar betul-betul. Yang ada kitab, yang ada pen, yang dobit, banyak ni lah yang nak mengaji sungguh. Tapi itulah, 75 orang ni bukan semua orang Gombak. Rata-rata semua ada. Banyak ni lah nak mengaji betul-betul. Menggunakan kitab betul-betul. Bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab bukan semua orang minat. Pengajian kitab ni bukan semua orang minat. Ibarat dia macam saya belajar di Azhar dululah. Kadang-kadang bila belajar Azhar tu, kalau mengaji talaki kitab dengan Syekhul Azhar, dengan Syekh di Azhar, di Masjid Azhar, bukan kata ustaz 10,000 orang budak Melayu semua belajar di Masjid Azhar. Tak mesti. Dia tak mesti. Yang belajar tu pergi kat masjid tu, kalau belajar universiti tu tak ramai. Menjadi universiti tu semua wajib pergi. 10,000 orang budak Malaysia semua pergi universiti. Tapi nak pergi masjid tu berapa orang? Boleh kira dengan jari. Ibarat dia. Kalau pelajar Indonesia ramai orang belajar talaki di Masjid Azhar. Kadang 200-300 orang. Malaysia payah. Orang Malaysia kita tak ramai. Belajar masjid tu lah, dia belajar talaki. Orang baik talaki dengan syekh tu kurang. Kebanyakan belajar universiti tu memang semua pergilah. Tapi belajar dengan syekh di masjid tu agak kurang lah. Orang Malaysia kita tak ramai. Kalau himpunkan tu dalam tak sampai 100-200 orang, tak sampai lah. Daripada 10,000 orang tu tak sampai. Sebab dia ialah macam kita lah sekarang lah, kita bukan macam kita lah sekarang ni, kita belajar kitab ni bukan semua orang minat. Macam tu lah. Ibarat dia begitu. Tu dia. Allah Ta'ala pilih kita sebenarnya. Alhamdulillah. Allah Ta'ala pilih sebenarnya. Tu nikmat Allah Ta'ala beri pada kita. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, habis. Tengok. Iaitu 2 takluk yang telah tersebut. InsyaAllah. Kalau setengah kitab, InsyaAllah. Boleh habis insyaAllah. Kalau target ujung tahun ni lah habis. Ujung tahun ni habis insyaAllah. Ujung tahun ni habis. Kalau habis kitab ni, kita sambung kitab lain pula. Tak ada apa saya. Janji saya bagi susun jadual saya bagi elok. InsyaAllah. Kita boleh buat. Baik. Iaitu 2 takluk yang telah tersebut. Baik, habis.
Ketiga mana? Ustaz, makna takluk dalam bab Melayu sudah mudah macam mana Takluk ni, kalau bahasa Melayu kita definisi dia tu, definisi dia agak panjang. Tapi kalau cara mudah-mudah kita sebut tugas. Kita cakap tugas, kerja. Tapi kalau kita kata gini, siapa tu Hajah mana tadi sebut? Tanya. Hajah Nari Ismah. Baik, kalau Hajah Nari Ismah kita kata gini. Kalau kita kata takluk, semata-mata tugas, kita kata okey lampu. Tugas lampu mengeluarkan cahaya. Tak boleh takluk tu. Fungsi betul. Memang asalnya fungsi. Tapi kena faham apa tu fungsi dengan tugas. Kalau lampu itu dia mengeluarkan cahaya, itu tak panggil takluk. Itu dia panggil samaratus sifat. Kita panggil kerja tambahan. Betul. Boleh juga. Boleh lah. Okey. Kalau dipanggil lampu itu mengeluarkan cahaya, dipanggil samaratus sifat. Jasa sifat. Hasil daripada lampu tu keluar cahaya. Itu hasilan. Bukan kerja buat. Bukan fungsi. Nampak tak? Yang kerja buatnya apa? Apabila cahaya itu sampai pada kita. Cahaya itu sampai pada kita menerangi bilik kita. Itu baru dipanggil tugas dan fungsi. Kata Hajar Rohana, kerja tambahan. Kerja tambahan tu maksudnya benda penting juga. Kerja tambahan. Nampak lagi apa Hajar Nari tadi, Nari Ismah tadi. Ibaratnya begini, dunia. Kita kata gini. Kereta. Kereta ni, kereta tak boleh buat misal kereta, tak nampak lagi. Kita kata sifat, ni, tangan. Tangan ni kita kata sifat. Baik. Apa hasilan tangan? Hasilan tangan ni dia buat boleh bergerak. Hasilan tangan ni bergerak. Bergerak. Kemudian, itu dipanggil hasilan. Dia tak panggil kerja lagi. Bila tangan, kita ambil buku. Kita pegang buku. Tengok buku. Baca. Itu panggil kerja buat bagi tangan. Dia panggil fungsi. Dia panggil fungsi. Fungsi ya. Genggaman tu qabdah. Tu nanti saat lagi saya bahas je kalau zaman. Nanti orang tanya soalan tadi. Nak bagi faham takluk dulu Jadi ibaratnya tangan ni panggil sifat. Kita ni zat. Badan kita zat. Tak apalah. Sifat penumpang zat. Kemudian tangan ni bergerak. Kerja dia apa? Tak panggil kerja lagi. Dia panggil hasilan pada tangan ni boleh bergerak. Bila bergerak, kita ambil satu benda. Ambil cawan. Pegang cawan. Itu yang dia panggil kerja buat dia. Fungsi dia. Itu sebagai contoh. Nampak lagi? Hajar Nari Ismah. Habis. Ni nak masuk dah qabdah ni. Haji Khairul pun duk tanya qabdah tak masuk lagi. Ni tengok ni. Habis. Ketiga, takluk qabdah. Dia secara tafsili sebenarnya takluk qabdah ni, Haji Kamal Zaman, dia sebenarnya masuk dalam takluk tanjizi hadis. Ni nak cerita Cerita dia takluk qabdah ni, yang ke-7 ni, ke-6 takluk qabdah ni, sebenarnya dia masuk di bawah takluk tanjizi hadis. Sebenarnya. Tapi dia tafsirkan balik. Dia pecahkan balik. Dia nak terperincikan balik sebenarnya. Tengok. Tengok. Ketiga takluk qabdah. Apa takluk qabdah? Yakni di dalam genggaman kudrat. Jangan kita kata sebut genggaman kudrat tu, Allah Ta'ala tangan. Di dalam genggaman tangan Allah Ta'ala. Bukan.
Genggaman sifat perkuasa Allah. Lepas tu panggil genggaman, qabdah. Kita ni pun duduk di bawah qabdah dia sekarang ni. Ni tengok. Tengok dia nak terperincikan. Baik, tengok Apa dia? Genggaman kudrat, genggaman sifat perkuasa, iaitu mungkin. Apa mungkin? Makhluk. Mungkin ni makhluk. Tengok mungkin maybe ke? Bukan. Mungkin dikatakan makhluk. Boleh terima ada, boleh terima tiada. Mungkin sebelum daripada Tuhan menjadi itu di dalam genggaman kudrat. Makhluk. Sebelum daripada Tuhan menjadi itu. Menjadikan makhluk tu di dalam genggaman kudrat. Dia gini. Makhluk ni, sebelum Allah Ta'ala jadikan makhluk ni, jadikan kita ni, kita ni sebenarnya ada di dalam takluk qabdah Allah Ta'ala. Ada di dalam takluk qabdah Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Ibarat dia gini. Kita ni, kita dah buat plan siap. Tapi, bangunan tak buat lagi. Plan kita dah siap tu, tapi, apa? Plan tu duduk kat rumah kita. Kita nak buat bangunan. Kita nak buat satu bangunan dalam masa 10 tahun akan datang. Plan kita dah siap dah. Itu takluk iradat. Kemudian, plan tu ada dalam genggaman kita. Duduk kat rumah kita. Kita dah simpan dalam apa? Dalam almari. Plan yang kita simpan itulah dia panggil takluk qabdah. Itu dia. Bukan diri plan. Bukan diri peta tu. Diri peta tu, peta siap tu, itu dia panggil takluk tanjizi qadim. Itu bagi sifat iradat. Adapun plan yang kita ada di tangan kita, yang kita duk simpan dekat almari kita tu, dekat rumah kita tu, itu dia panggil takluk qabdah. Orang tanya kita dah buat belum bangunan? Tak buat lagi. Tapi duduk dalam tangan kita. Ada kat dalam tangan kita, kita duk simpan. 10 tahun akan datang, barulah kita nak buat. Itu dia panggil takluk qabdah. Itu dia. Itu sebagai contoh, nak bagi nampak. Dia contoh ni kena misal dengan dunia. Dengan ilmu dunia pun kita nampak. Kalau kita cerita semata-mata dengan sifat Allah Ta'ala, takut kita tak nampak. Jadi makhluk ni, sebelum daripada Tuhan menjadi itu, makhluk ni sebelum daripada Tuhan menjadikan itu, kenapa? Iaitu mungkin sebelum. Ini makhluk, tulis makhluk. Makhluk sebelum daripada Tuhan menjadi itu di dalam genggaman kudrat. Di dalam genggaman sifat kudrat. Tak jadi lagi tapi ada dalam qabdah Allah Ta'ala. Ada taklukan daripada Allah Ta'ala. Dia panggil takluk qabdah, betul. Jahidah. Duduk dalam genggaman kita. Jadi plan tu ada kat kita. Tak boleh nak ubah dah. Tapi ada kat kita dah. Itu takluk qabdah. Satu. Jika Tuhan menghendaki akan dia. Apa? Tulis. Jika Tuhan menghendaki. Menghendaki. Bukan kehendaki. Jika Tuhan menghendaki. Dia lain Dia lain dengan suluhi. Kalau suluhi itu padan dan patut. Kalau suluhi qadim. Qabdah ni lain. Dia qabdah ni selepas daripada takluk. Qabdah ni selepas daripada takluk. Ajar apa? Ajar Rahayu tak beritahu kawan dia. Kitab apa? Ni Ajar Rahayu ni. Saya ingat Ajar Rahayu dia beritahu kawan dia kitab apa.
Ni nama kitab Misbahul Munir. Saya beritahu dah, Hajar Raya tolong beritahu dengan kawan nama kitab. Dia kata kawan-kawan je nak beli kitab. Boleh ada kitab lah, senang. Hajar Raya tak kena beritahu dengan kawan. Jangan ajak mengaji saja, ajak belajar menggunakan kitab. Hajar Raya. Kita kalau nak dengar ceramah, dia tak sama dengan mengaji kitab. Kesian kawan tak cari-cari apa kitab apa ustaz duk ngajar ni. Dah. Mari tengok. Jadi dia kata tengok. Jika Tuhan menghendaki akan dia. Ini akan menjadikan dia. Jika Tuhan menghendaki akan dia. Yang ini akan menjadikan makhluk. Tulis itu. Jika Tuhan menghendaki akan dia, ini menjadikan makhluk. Nescaya menjadi akan dia. Tapi kena ingatlah. Menjadi akan dia tu dengan, mestilah dengan muafakat daripada sifat iradat Allah Ta'ala. Tak apa. Ajar kasum. Mestilah muafakat dengan sifat iradat Allah Ta'ala. Iaitu takluk tanjizi qadim. Ya, tak apa. Takluk tanjizi qadim. Jadi Allah Ta'ala nak menjadikan makhluk itu, mestilah dia muafakat dengan sifat iradat takluk tanjizi qadim. Itu kena faham. Apa takluk tanjizi qadim? Iaitu Allah Ta'ala meluluskan pada sedia kala lagi. Selepas Allah Ta'ala meluluskan sedia kala, bila dah ada dah situ, maka dah ada plan di situ, maka itu dipanggil di bawah takluk qabdah. Bagi sifat kudrat. Itu maksud dia. Ni tak ada payah ni. Dia suluhi lain. Suluhi lain. Kalau suluhi tu lain. Suluhi qadim tu lain. Padanan patut. Kita belajar baru ni. Tu dia. Dia qabdah yang pertama ni kita panggil sampai masa. Ni dipanggil qabdah yang pertama. Dia qabdah banyak. Qabdah yang pertama ni dipanggil sampai masa. Dalam plan tu ada dah. Kemudian kalau sampai masa Allah Ta'ala nak jadikan, Allah Ta'ala terus jadikan. Itu dia panggil takluk qabdah. Bila Allah Ta'ala timbulkan, bila Allah Ta'ala jadikan, terus jadi, itu dia panggil takluk tanjizi hadis. Sebenarnya takluk tanjizi hadis tu, sebelum nak jadi tanjizi hadis tu, takluk qabdah tu lah duduk di bawah takluk tanjizi hadis. Ulang mana ni? Nak ulang hak mana ni? Ajar mana? Kena fokus ajar mana? Baik. Jika Tuhan menghendaki akan dia, ini menjadikan dia, menjadikan makhluk. Gini, okey, saya ulang balik. Ulang hak mana ni? Saya ulang balik sikit macam ni. Jadi gini, jadi takluk qabdah ni gini. Dia sebenarnya dia tak ada payah. Tapi dia agak macam kita rasa berbelit-belit. Kita rasa belit gini. Jadi mula-mula sekali takluk apa? Suluhi qadim. Kita bahas dulu suluhi qadim. Suluhi qadim, padan dan patut Allah Ta'ala nak menjadikan makhluk tu sejak azali lagi. Bila Allah Ta'ala dah menentu, Allah Ta'ala menentu tu dengan sifat iradat. Si Ahmad itu nak Allah Ta'ala jadikan pada tahun 2021 pada bulan Mac. Contoh, kita bagi contoh ni. Allah Ta'ala menentu dah. Tapi Allah Ta'ala tak jadikan lagi. Dalam masa Allah Ta'ala tak jadikan lagi tu, sampailah kepada tahun 2021, Allah Ta'ala tak jadikan lagi tu, dalam masa tu dipanggil takluk qabdah.
dipanggil takluk qabdah. Maksudnya makhluk itu ada di dalam genggaman sifat kudrat. Ada di dalam genggaman sifat kudrat. Bila sampai masa tahun 2020, bulan Mac, Allah Ta'ala jadikan. Itu dipanggil takluk tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Ini dipanggil takluk qabdah yang pertama. Dia panggil takluk qabdah yang pertama. Bila sampai masa tu, maksudnya dalam antara jarak bila Allah Ta'ala menentu dah tu, kemudian nak menjadikan makhluk tu, antara jarak dia tu, itu dipanggil takluk qabdah. Macam tadi, kita misal contoh macam mana? Macam tadi plan tadi. Baik, kita nak buat plan rumah. Kita pun lukis. Siap. Plan siap. Plan tu dah siap. Plan kita dah siap tu dipanggil takluk tanjizi qadim bagi sifat iradat. Plan dah siap dah. Nak buat pada tahun 2023. Kita buat plan tahun ni. 2021. Plan dah siap tu. Buat apa? Kita simpan dulu. Duduk dalam bawah tangan kita. Kita tak bagi kat orang. Takut bocor rahsia pula orang tahu projek kita. Duduk dalam plan kita tu. Kertas plan kita tu ada dengan kita. Kita letak dalam almari. Kita letak dalam almari tu. Tak sampai masa lagi. Kita nak buat kontrak, nak buat bangunan tu. Tapi duduk dalam tangan kita. Itu dia panggil takluk qabdah. Sampai masa kita buat tu. Dia panggil takluk tanjizi hadis. Tu dia nak bagi contoh. Nampak lagi ajar rohana? Macam saat kematian seorang ustaz. Bila dah sampai masa tu lah qabdah. Dia gini. Saat kematian tu Allah Ta'ala dah takdir kata si Zaid. Si Zaid tu nak mati pada tahun 2025. Nama si Zaid. Jadi dalam plan, dalam sifat iradat dah ada dah. Si Zaid tu akan mati pada tahun 2025. Tapi mati ke tak lagi? Tak mati lagi. Tapi ada dipanggil takluk qabdah di situ. Sampai masa dia mati, itu panggil takluk tanjizi hadis. Nampak lagi ajar rohana? Alhamdulillah. Baik. Kemudian jika Allah Ta'ala kehendak, ini Allah Ta'ala menghendaki menjadikan makhluk. Nanti saat Lancar Zali Sulul Qadim tu bukan gitu. Sulul Qadim tu dipanggil mungkin. Kita kata rancang boleh nak menjadikan. Tapi tak rancang lagi. Boleh nak menjadikan pada azali tu Ahmad tu pada tahun 2021. Nak jadikan Ahmad tu pada tahun 2022. Rancang tapi tak jadi lagi. Boleh juga. Boleh juga nampak tu Muhammad Faizul tu boleh. Kemudian bila dah boleh jadikan, kita menentu dah. Dengan sifat iradat, menentu kata nak jadikan si Ahmad pada tahun 2023. Takluk. Takluk. Tu lain. Tu qabdah tu rancangan disimpan. Rancangan disimpan tu qabdah tu. Haji Mat Faizul. Kemudian tanjizi qadim pelaksanaan tu kena. Itu tepat. Takluk tu tak kena. Itu qabdah. Rancangan disimpan tu dipanggil takluk qabdah. Kena tambah sikit Haji Muhammad Faizul tu kena tambah takluk qabdah. Baru tepat. Betul. Ini betul. Okey, baik. Situ. Ni macam ni tak apalah. Saya boleh baca nak bagi faham tuan-tuan.
Kalau kat masjid nak buat lagu mana? Saya nak pergi, lagu mana ni? Masa dia beri 40 minit. Lagu mana Haji? Beri macam mana? Takluk Qabdah. Jenuh nak jawab. Kawan tu dah tengok masa bila lah aku nak berehat time maghrib ni. Aku nak berehat ni time maghrib. Ustaz boleh tanya aku pula dah macam mengajar universiti pula kat masjid. Dia tak sama. Ni kita mengajar ni cara universiti dah ni. Cara kita nak bagi faham ni. Habis. Tengok lagi. Jika Tuhan menghendaki akan dia ini menjadikan akan dia akan makhluk. Akan mungkin. Kena ingat mungkin tu makhluk. Kena ingat tu mungkin dengan mana makhluk. Banyak orang tanya saya, Ustaz mungkin tu apa? Kerana soalan berulang-ulang. Tulis siap-siap. Itu apa ajar Zainab. Mungkin dengan mana makhluk. Nescaya jika Tuhan menghendaki akan dia ini menjadikan dia, menjadikan mungkin tadi, nescaya menjadi akan dia akan mungkin. Kalau Allah Taala kehendak, maka Allah Taala jadikan. Satu. Dan jika tidak menghendaki menjadikan dia, menjadikan mungkin. Kalau Allah Taala tak kehendak menjadikan mungkin, maka mungkin itu di dalam hal tiada semata. Apa maksudnya? Maksud bila kata Allah Taala tak kehendak, maksudnya kelakuan tu tak ada dalam perancangan. Itu dia. Tidak ada di dalam plan. Kalau Allah Taala nak jadikan sesuatu perkara, mesti dia ada dalam plan. Nampak? Apabila perkara itu tidak ada dalam plan, maka dia kata apa? Maka mungkin itu di dalam hal tiada. Mungkin itu makhluk tu tidak ada dalam perancangan. Ibarat dia gitulah. Maka mungkin itu di dalam hal tiada semata. Apa hal tiada semata? Tak ada langsung lah. Tak ada langsung. Sebab apa? Sebab tidak ada di dalam plan dia. Dalam takluk. Takluk tanjizi qadim bagi sifat iradat. Ya betul. Bukan mungkin. Mungkin. M-U-M. Bukan mungkin. Tak kena tu. Hajar Ida. Nanti tolong bagi tahu. Tanya Hajar Rahayu. Beli kitab kat mana? Hajar Ida tolong beli kitab. Nanti tolong tanya Hajar Rahayu. Belilah kat My Shopee. Senang. Ya. Takluk Qabdah sebagai contoh plan yang telah siap dan disimpan dan akan dibuat pada satu hari yang akan ditentukan Allah. Timasa ia dijadikan dengan muafakat iradat tanjizi qadim. Jika tiada dengan hakim, maka mungkin tiada langsung dalam plan Allah. Betul. Boleh terima, boleh. Boleh. Jadi kalau tiba masa ia dijadikan dengan muafakat iradat, dipanggil tanjizi qadim, betul. Kalau dah tiba masa buat tu, dia kalau sifat iradat, dia duduk dalam plan tu Haji Kamal Zaman. Bila dia duduk dalam plan, itu dia panggil takluk tanjizi qadim, sifat iradat. Adapun pelaksanaan, Allah Taala menjadikan dengan muafakat sifat iradat tadi, pelaksanaan tu kita panggil tanjizi hadis. Pelaksanaan dipanggil tanjizi hadis daripada sifat kudrat. Ni berbelit sikit. Bab tauhid tu macam tu lah. Bab tu saya kena baca tu. Takut orang salah. Bab tauhid ni jangan main. Baik. Tengok. Habis itu. Keempat, takluk Qabdah pula. Takluk Qabdah pula. Nampak je kawan zaman. Faham. Alhamdulillah. Syukur. Syukur pada Allah Ta'ala. Faham. Keempat, takluk Qabdah pula. Dia takluk Qabdah ada banyak. Jadi takluk Qabdah yang pertama tadi, duduk di dalam perancangan. Jadi di dalam genggaman Allah Ta'ala tu dia panggil takluk Qabdah yang pertama. Ini takluk Qabdah yang kedua. Tengok.
Keempat, takluk qabdah pula. Tapi dengan makna apa? Ni tengok. Dengan makna makhluk yang telah ada ini. Yang kena faham ni? Mana Haji Khairul tak ada? Saat ni ada Haji Khairul ada? Tak ada komen pula. Takluk qabdah yang kedua ni, Haji Kamal Zaman. Dengan makna makhluk itu yang telah ada. Ini di dalam genggaman kudrat. Ini di dalam genggaman kudrat. Ya betul. Ajar ukhti. Baik, tengok. Jadi yang takluk qabdah yang kedua ni, selepas Allah Ta'ala menjadikan. Ni kita sekarang dah hidup dah ni. Allah Ta'ala jadikan kita dah ni. Kita duduk sekarang ni di bawah takluk qabdah Allah Ta'ala. Tapi dia panggil qabdah yang kedua. Kalau qabdah yang pertama tak jadi lagi. Ibaratnya ginilah. Ibaratnya bila kita dah buat plan tadi tu, kita dah jadikan. Jadi bangunan tu siap dah. Dalam bangunan tu dah siap dah. Kita ni dia panggil mastermind. Kita panggil CEO. Bangunan ni aku punya. Bangunan ni duduk dalam tangan aku punya. Apa duduk tangan aku? Bangunan ni maksudnya apa? Aku yang berkuasa. Bila-bila masa saja aku nak buang kerja pun boleh. Sebab apa? Sebab duduk di bawah dalam genggaman dia. Jadi ada seorang nama Zaid, bos. Dia bos besar. Bila dia dah buat bangunan siap dah, kemudian dia kata, bangunan ni, pekerja-pekerja semua ni, semua duduk bawah aku. Aku duduk kontrol semua ni. Bila-bila masa, anytime aku nak buang pun boleh. Itu dia panggil takluk qabdah yang kedua. Selepas daripada menjadikan bangunan. Contoh. Itu sebagai contoh. Jangan dengan khusyuk je. Khusyuk tak apa Haji. Baik. Jangan khusyuk sangat. Jadi khusyuk sangat takut tertidur. Khusyuk pak tidur. Jangan Baik, tengok. Baik. Jadi takluk yang keempat ni, qabdah ni, dengan makna makhluk yang telah ada ini dalam genggaman, di dalam genggaman kudrat. Macam mana? Jika Allah Ta'ala menghendaki mengekalkan. Jadi kita ada dah. Kalau Allah Ta'ala niat nak mengekalkan. Bukan kata niat. Kalau nisbah Allah Ta'ala tak kata niat lah. Nisbah kita boleh kata niat. Contoh kita kata bangunan ni. Bangunan ni saya niat tak mau kekalkan. Saya nak untuhkan. Tu serah pada CEO dia lah. Bos dia. Takluk qabdah ni benda dah ada. Benda yang dah ada. Tengok. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengekalkan di atas hal ada ini. Apa hal? Kelakuan yang ada ini. Kalau Allah Ta'ala tu kehendak begini dah. Suara saya sangkut dah. Suara saya sangkut dah. Oh, line kot betul-betul. Sini clear lah. Okey, tak apa. Terima kasih. Daripada Pahang, clear. Clear baik. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengekalkan di atas hal ada ini. Apa maksud hal ada ini? Yang ni kelakuan yang ada ini. Jadi kelakuan yang ada sekarang, dah ada sekarang ni, Allah Ta'ala dah niat Allah Ta'ala nak mengekalkan. Very clear. Okey, baik. Alhamdulillah. Maka makhluk ini kekallah dengan ada begini. Kalau Allah Ta'ala kehendak nak mengekalkan macam ni, kekallah macam ni. Kekallah keadaan kita sekarang ni. Kita duduk belajar sentiasa, Alhamdulillah. Allah Ta'ala tak matikan kita. Allah Ta'ala
Bagi kita pandai panjang umur dapat kita belajar, alhamdulillah. Satu. Yang kedua pula, dan jika menghendaki Allah akan meniada dengan makna memati pula. Kan kata dah. Meniada dengan makna memati. Jadi seorang tu, si Zaid, Allah Ta'ala dah jadikan dia dah. Tiba-tiba, dalam takluk sifat iradat, Allah Ta'ala dalam plan, dalam takluk sifat iradat kata, si Zaid ni mati pada tahun 2024. Maka, tengok. Nescaya meniada akan dia, akan makhluk tadi. Allah Ta'ala mematikan pula dengan orang tadi. Tapi memati kena ingat. Bukan suka-suka hati. Allah Ta'ala nak mati ikut dah ni. Bukan gitu. Mestilah dia muafakat dengan sifat iradat. Tu kena faham. Ibarat dia gini. Contoh bangunan siap dah kita. Jadi CEO kata apa? Bangunan ni duduk dalam genggaman aku ni. Tapi, ada tapi. Dalam masa 30 tahun akan datang, bangunan ni dia runtuh. Dia dah estimate dah. Dia kata, 30 tahun ni, bangunan ni dia nak peruntuh dah. Atas sebab-sebab sebagai contoh. Ni makhluk, ni sebab makhluk bukan ni sebab Tuhan. Nak pergi nampak. Atas sebab-sebabnya, sekian. Maka dia menadakan. Maka dia meruntuhkan tu pada tahun 30 akan datang. 30 tahun akan datang. Ada pun sekarang yang ada ni, dia mengekalkan. Bila dia tak nak mengekalkan, dia runtuhkan. Tu contoh nisbah makhluk. Habis itu. Habis. Kemudian kelima daripada 8 sifat. Takluk tanjizi hadis. Takluk tanjizi hadis dia pecah pula dah. Dia pecah dua pula dah. Dia pecah pula dua. Bismillahirrahmanirrahim. Takluk tanjizi hadis. Ni takluk tanjizi dia pecah pula dua. Kita maklum dah takluk tanjizi nak dia apa? Pelaksanaan kan. Takluk qabdah tadi habis dah. Ni takluk tanjizi hadis. Habis tak sama Ustaz tanjizi hadis yang dulu. Yang dulu secara ijmali sahaja. Adapun takluk tanjizi hadis ni dia nak tafsili. Dia nak apa? Nak memperincikan. Dia nak detailkan. Tengok yang kelimanya. Jadi bila dah mati, bila dah mematikan, kemudian ada takluk tanjizi hadis. Macam mana tengok? Takluk tanjizi hadis dengan, bukan dengah kitab tu dengah tulis, bukan dengah, dengannya. Kalimah takluk tanjizi hadis dengan maknanya. Apa dia? Meniadakan pula, yakni memati akan dia. Ni faham tak maksudnya? Jadi baik, mula-mula takluk qabdah. Takluk qabdah yang pertama. Kemudian takluk qabdah yang kedua ni, kita duk ada sekarang ni. Kita dah ada sekarang ni. Ataupun duduk dalam plan Allah Ta'ala. Ataupun kita kata Allah Ta'ala nak menjadikan boleh. Bila Allah Ta'ala nak menjadikan, Allah Ta'ala jadikan. Tapi dah ada sekarang ni. Kemudian ataupun kita kata Allah Ta'ala nak mematikan. Bila Allah Ta'ala nak mematikan tu, ini dia rentetan daripada tu. Apa dia? Iaitu takluk tanjizi hadis. Bila kata mati tu, bila nisbah tak ada tu, itu dipanggil takluk tanjizi hadis. Biru pula. Tengok. Dia gini takluk tanjizi hadis ni,
dia pelaksanaan. Bila sebut pelaksanaan, pelaksanaan menjadi dengan pelaksanaan meniadakan. Kena faham situ. Ajar Rahayu. Bila sebut pelaksanaan, dia ada dua. Pelaksanaan menjadikan yang tadi. Kemudian pelaksanaan kedua ni nak mematikan pula. Nak mematikan pula. Dia panggil takluk tanjih hadis juga. Dia panggil takluk tanjih hadis. Jangan pening, jangan pening. Perhati elok. Baik, tengok. Jadi, kelima ni takluk tanjih hadis tapi dengan makna apa? Dengan maknanya meniada pula. Apa meniada pula? Yakni memati akan dia. Dia kena faham sebab dia terperincikan. Pelaksanaan dulu mula menjadikan. Tapi ni nak mematikan. Dia ada dua kat situ. Dia tak ada payah pun ni. Keenamnya. Takluk qabdah pula dah. Kali ketiga. Keenamnya takluk qabdah. Bila tu? Yakni selepas mati. Mungkin ini di dalam genggaman pula. Tu dia. Jadi manusia semua mati dah. Kalau orang tanya kat kita, bila dah mati tu, adakah kita ni duduk dalam takluk qabdah? Ya, betul. Dia panggil apa? Dia panggil takluk qabdah selepas daripada mati. Dia panggil takluk qabdah selepas daripada mati. Matinya makhluk. Mungkin tu kena ingat, mati mungkin ini, matinya makhluk ini di dalam genggaman pula. Duduk dalam genggaman. Ya, itu berterusan seketika, betul. Jairul dia terus sambung. Lagi. Keenamnya takluk qabdah, yakni selepas mati mungkin ini, yakni makhluk ini. Nombor 4 dengan nombor 5. Tak sama. Dia nombor 4 tu ajar warna. Makhluk ni dah telah ada dalam genggaman. Meniadakan. Kok mana ajar warna ni? Tengok dia elok. Yang keempat tu takluk qabdah dengan makna makhluk ni telah ada dalam genggaman kudrat. Duduk dalam ada dalam genggaman kudrat. Yang kelima tu takluk tanjiji hadis. Nak mana kata meniadakan. Tu kena faham. Tak sama tu ajar warna. Jangan keliru. Tengok perhati elok. Tengok. Yang keenam takluk qabdah, yakni selepas mati mungkin ini. Apa selepas mati mungkin ni? Selepas mati makhluk ini di dalam genggaman pula. Maksudnya ada dalam genggaman pula. Contoh semua orang mati dah. Dibangkitkan lambat lagi di hari akhirat esok. Semua manusia mati dah. Semua makhluk mati dah. Bila dah mati semua tu, dalam masa waktu tu dia panggil takluk qabdah juga. Takluk di dalam genggaman sifat kudrat. Tu dia. Dia panggil di dalam rancangan sifat kudrat. Dia panggil. Bahasa Melayu Habis. Jika menghendaki mengada pula dengan menghidup kembali. Kalau Allah Ta'ala nak menghidupkan kembali. Tapi bukan jadi lagi. Jika nak menghidup, boleh, tak ada masalah. Harus bagi Allah Ta'ala. Tengok. Jika menghendaki mengada pula dengan menghidup kembali. Ini menghidup kembali makhluk. Nescaya mengadakan dia mengadakan makhluk. Jadi kalau Allah Ta'ala nak menjadikan makhluk tu, dia dah matikan dah. Tapi kalau Allah Ta'ala nak jadikan makhluk tu, contoh si Zaid, contoh seperti masalah, contoh, maka Allah Ta'ala jadikan.
Tapi kalau tengoklah sifat iradat tu. Dia mestilah dia muafakat dengan sifat iradat. Dia tak boleh suka hati. Bila takluk kata, okey, Allah Ta'ala jadi. Bukan gitu. Dia mestilah muafakat dengan sifat iradat. Ya, betul. Jahidah. Jika mengendaki mengada pula dengan menghidup kembali, nescaya mengadakan dia mengadakan makhluk. Ya, betul. Mestilah muafakat iradat ta'anjiz qadi. Betul. Haji Kamal Zaman. Bukan kata takluk qabdah ni. Sebab apa? Kita kata gitu Haji Kamal Zaman. Sebab takluk qabdah ni di bawah sifat kudrat. Bila dia duduk bawah sifat kudrat tu mestilah dia muafakat dengan sifat iradat. Haji Kamal Zaman. Sebab tu dia tak lepas. Bukan kata takluk qabdah ikut. Allah Ta'ala jadikan. Habis tu bercanggah dengan sifat iradat. Tak. Dia mesti muafakat dengan takluk bagi sifat iradat bagi tanjizi qadim. Ingat Haji Kamal Zaman Haji Kamal Zaman tanya tu betul. Sebab takluk qabdah ni kenapa kita kata dia muafakat? Sebab takluk qabdah tu sendiri dia duduk di bawah sifat kudrat. Tu dia. Payah sifat kudrat ni dengan takluk lagi, dengan takluk qabdah lagi pening. Tak apa, bahasa dia dah. Baik. Dan jika mendaki mengekalkan mungkin di dalam hal dan dalam kelakuan tiada lepas mati itu. Jadi kalau Allah Ta'ala tak hidupkan balik, kita kata Allah Ta'ala mengekalkan makhluk itu di dalam keadaan hal ni, keadaan kelakuan. Mengekalkan mungkin dalam keadaan tiada lepas mati. Itu, maka dikekalkan akan mungkin itu di dalam hal tiada. Sentiasa tak ada je. Contoh apa? Binatang. Ataupun kita kata apa? Binatang ke? Ataupun perkara-perkara lain Allah Ta'ala kekalkan tak jadikan balik. Contoh. Maka Allah Ta'ala kekalkan sentiasa tak ada je. Tapi itu semua berlaku mestilah dia muafakat dengan sifat iradat. Mesti muafakat dengan situ. Tu dia. Ketujuhnya, takluk tanjizi hadis. Takluk tanjizi hadis pula dah. Dia tukar-tukar. Sebab dia berkait. Takluk qabdah ni sebenarnya dia berkait dengan takluk tanjizi hadis. Bila takluk tanjizi hadis ni menjadi dah. Dia muafakat dah. Hak tadi tu boleh nak jadi tak jadi. Dia soalan macam suluhi qadim juga. Tak apa. Saya dah tahu jawapan dah. Ajar orang nak tanya tu saya dah jawab siap-siap. Saya dah jawab siap-siap. Kata setengah lama binatang tu jadi debu. Jadi debu. Kata setengah lama binatang tu jadi debu. Dia tak akan dibangkitkan. Itu kata setengah lama. Baik, habis. Ni takluk tanjiz hadis pula dah. Yang ketujuh. Takluk tanjiz ketujuhnya takluk tanjiz hadis, yakni mengada pula. Apa maksud mengada pula? Dengan maknanya menghidup kembali kemudian daripada mati. Ni bila ni? Bila dah orang mati dalam kubur dah, Allah Ta'ala hidupkan balik. Betul tak? Betul. Wajib kita beriman. Apabila orang semua dah mati, akan dibangkitkan kembali pada hari akhirat. Semua akan dibangkitkan kembali. Itu dipanggil takluk tanjiz hadis. Bila sebut takluk tanjiz hadis, itu pelaksanaan mestilah dia muafakat dengan sifat iradat tanjizi qadim. Nampak? Kenapa Ustaz kata takluk tanjiz hadis? Sebab dia pelaksanaan. Sebab dia berlaku. Sebab apa? Dia berlaku dengan sebab muafakat dengan sifat iradat. Bila orang tu dah mati semua, makhluk ni semua mati semua, akan dibangkitkan kemudian. Akan dibangkitkan kembali pada hari akhirat. Tu dia. Baik. Ke-8-nya. Ni. Jika takluk qabdah pula. Ni takluk qabdah pula. Ni takluk qabdah yang keempat dah.
Dengan maknanya mungkin makhluk. Mungkin tu makhluk. Kena tulis siap-siap. Makhluk selepas hidup kembali itu, bila dah hidup balik semua. Dekat pada mahsyar. Malaikat pun bangkit balik. Malaikat pun dihidupkan balik. Syaitan pun begitu juga. Dalam keadaan mana? Wallahualam. Dalam dia dikekalkan, maksudnya kekal dalam api neraka lah syaitan. Sebab dia iblis. Mari tengok. Yang ke-8. Takluk qabdah pula dengan maknanya mungkin selepas hidup kembali. Itu di dalam genggaman Tuhan. Bila kita dah bangkit balik esok ni, di dalam genggaman Tuhan pula. Dalam genggaman Tuhan. Maka menghendaki ia akan meniada pula. Ni panjang lagi ni ke-8 ni. Tak boleh nak cepat-cepat kita ni. Nanti kita sambung balik lah. Hari Jumaat pagi ni insyaAllah. Kita sambung balik ke-8-nya. Sebab ke-8 ni panjang. Ke-8 ni panjang. Nanti saya ulang balik. Dia kira habis aja zaman-zaman. Kita nak pergi perjalanan semua ada. Ni cerita detail lah ni. Nanti tersambung balik pada hari Jumaat pagi ni ke-8-nya takluk qabdah pula. Pukul apa? Saya tak tengok jam. Sekejap lagi saya ada mengajar balik pukul 11. Ke-8 tu dia, ayat dia musing balik. Dia musing pula dah yang ke-8 tu. Tak apa, nanti terbahas. Ini kena bahas lah panjang ni. Hari Jumaat ni insyaAllah terbahas. Pagi sedap sikit. Baik, wallahu a'lam. InsyaAllah tersambung balik pada hari Jumaat pagi. Kemudian saya nak buat pengumuman, malam esok saya tak baca. Esok kitab pelita menutup, malam esok saya tak baca. Minggu ni banyak cuti. Saya ada kerja sikit minggu ni. Sabtu pagi tak ada. Dengan Khamis malam Jumaat tak ada. Hari Ahad pun tak pasti lagi sebab ialah kuliah. Saya nak susun balik, saya punya jadual atur balik. Minggu ni lah agak sibuk. Tapi Ahad pagi tu saya mengajar. Jumaat pagi saya mengajar. Sabtu tu mungkin saya ubah, naik ke malam ke. Nanti saya beritahu balik. Boleh jadi Sabtu pagi tu saya tak baca, tapi saya ganti waktu malam. Nanti saya beritahu balik. Sabtu pagi tu saya gantikan pada waktu malam nanti. Tu je. Nanti ada ganti, kuliah-kuliah ganti macam tu lah. Kita macam kelas universiti pula dah. Ada ganti-ganti pula. Senang. Kelas kita online boleh ganti-ganti. Kelas masjid payah nak ganti. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itu saja. Tuan-tuan, perempuan, ayah ni sekalian. Jadi tersambung balik pada hari Jumaat pagi ni. Jadi sekadar itu saja. Yang baik itu datang dari Allah SWT. Dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku lakukan azza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adatad darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. جزاكم الله خيرا كثيرا.